Untuk peringkat dunia, ini adalah the only one, the structure monument ritual yang bermula dengan bulatan. Kerana itu di peringkat UNESCO ataupun scientific UNESCO, ini dipanggil monumen Sungai Batu terus kerana identiti sebagai bermula dengan struktur yang bulat. Tuan-tuan akan lihat bukti seni bina bata yang ditemui di kompleks arkeologi Sungai Batu. Yang mana paling tua kita pentarikhkan sekitar 582 sebelum Masihi. Mana katanya 600 tahun sebelum Masihi, masyarakat di Sungai Batu yang mewakili Kedah Tua boleh menghasilkan bata, dibakar dan dibina monumen. Okey, ini banyak digunakan bagi kerajaan Kedah Tua secara khusus. Yang kita dapat lihat bagaimana perkembangan teknologi itu berlangsung, berubah daripada awalnya, daripada masyarakat yang berjaya mengenal pasti bahan asas tanah liat untuk dibuat bata. Selepas itu berkembang bagaimana tahu cara pahatan batu, laterite dan sebagainya, dan dijadikan sebagai satu indikator kepada pembinaan struktur candi yang ada di Kedah Tua itu sendiri. Teknologi pembakaran suhunya adalah antara sekitar 550 darjah Celsius sehingga 1400 darjah Celsius. So inilah bukti bagaimana penggunaan relau telah diadaptasi dalam pembakaran bata pada waktu itu. Bagi membolehkan suhu setinggi 1400 darjah Celsius itu diperolehi. So kita tahu bagaimana perkembangan yang berlaku. Relau bukan sahaja digunakan untuk aktiviti peluburan besi, tetapi untuk aktiviti pembakaran bata juga melibatkan penggunaan relau itu sendiri. Cuma di Sungai Batu kita belum lagi menemukan alatan akhir yang dihasilkan. Cuma kita hanya temukan adalah jongkol-jongkol besi yang diekspor. So kalau tuan-tuan lihat juga di sini kita ada juga pelapik tiang yang dibuat daripada bata. Okey, ini adalah contoh penggunaan bata pada tapak candi. Kalau tuan-tuan lihat, okey, warna dia kemerahan ni sebab dalam ni ada kandungan ferrum besi. Tuan-tuan lihat sedimen candi ni ada ukiran, ada arca di tepi tiang-tiang dinding ni kan. Kita lihat ada arca keagamaan dan sebagainya. Tapi bagi konteks Kedah, Lembah Bujang, Kerajaan Kedah Tua, kalau tuan-tuan lihat di segi daripada dinding-dinding candi Hindu Buddha ya, di mana mendapat ataupun struktur bulatan bagi keagamaan Buddha, tidak ada sebarang arca yang dilakar dinding-dinding candi tersebut. Perbezaan dia. Kalau kita lihat Candi Prambanan, Borobudur, Angkor Wat dan sebagainya yang menggunakan bukti sembina keagamaan Hindu ataupun Buddha, kita lihat dia punya ketinggian hampir 30-40 meter tinggi. Tapi bagi konteks Kedah Tua, dia paling tinggi pun dalam 2 meter dan ke bawah. So kalau tuan-tuan lihat peta geologi, untuk Kuala Muda, daerah kita ni, kita sebenarnya bumi Kuala Muda ni dianugerahkan Tuhan dengan kelebihan-kelebihan macam tu. Kita ada mineral biji besi yang banyak, yang melimpah, yang boleh dilumbung sampai sekarang. Salah satu lumbungnya adalah Besta Gold di Tupah. Aktif melumbung sampai sekarang. Ya, membuktikan mineral biji besi untuk pelumbungan begitu banyak di daerah Kuala Muda kita ni. Itu satu. Yang keduanya, kita ada bakau mebuk di sepanjang kiri kanan Sungai Mebuk tu. Daripada dulu sampai sekarang, bakaunya antara spesies yang terbesar pernah direkodkan ada di tempat kita ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kitanya dianugerahkan Tuhan bagi bumi daerah Kuala Muda ni adalah kelimpahan aluvium ataupun tanah liat kan, yang melimpah di kawasan bumi Kedah Tua ini, yang boleh digunakan pakai sebagai bahan asas untuk pembuatan bata dan sebagainya, didirikan sebagai simen perekat antara bata tersebut. Kalau tuan-tuan lihat, kita di kawasan kita ni banyak kawasan padi, pertanian dan sebagainya. Itu
adalah merujuk kepada kelimpahan tanah aluvium yang ada di sini. Sangat banyak dan sangat mudah. Ya. 3 perkara penting ni telah mencukupi bagi perkembangan sesebuah tamadun, khususnya bagi kerajaan Kedah Tua itu sendiri. Dan itulah mengapanya kompleks arkeologi Sungai Batu itu dipilih sebagai kawasan industri. Kerana kemudahan untuk mendapatkan bahan asas tersebut yang membolehkan perkembangan ekonomi berasaskan sumber besi itu berlangsung. So itulah penyebab kenapa kompleks arkeologi Sungai Batu itu dipilih sebagai kawasan pertempatan, kawasan industri bagi kerajaan Kedah Tua. Pada tahun 1 masih, saya tak pergi pun BC. Tahun 1 masih di mana paras laut? Kerana dia berkait dengan sistem perdagangan awal. Ya, kenapa pengkaji dulu hanya jumpa yang quite young, abad ke-4 ke atas, 300 lebih. Ya? Tahun 300 lebih. Jadi hasil daripada remote sensing yang saya buat, hasil daripada core drilling yang saya buat, mapping, kita dapati paras laut pada ketika itu masuk ke dalam daripada Tanjung Dawai itu 8 km. Ya. So menyebabkan sini menjadi penjuru kepada tepi laut. Saya terus datang ke kawasan ini. Pada masa itu highway ini dah siap tapi belum guna, 2007. Dan bila saya masuk ke dalam kelapa sawit ni, saya nampak bata-bata timbul macam ni, macam you pijak tu lah. Dalam kelapa sawit lah, sebiji macam ni, ya. Nampak bata-bata. Jadi bata ini saya dah tahu dah, dengan saiz bata yang sebegini memang very old punya bricks lah. So automatically kami map detail di sini. Jadi bila kami map lebih detail, buat geofizik, buat scanning apa semua, di sini saja ada 97 tapak rapat-rapat. Ini bulat lebih kurang 10 meter diameter. Batanya memberikan tarikh tahun 110 masih. Kita sekarang 2022. Ya, dia 110. Maknanya awal abad kedua. Tapi bila saya tarikhkan bata yang 4 segi tu, tahun dia 678 masih. Maknanya yang atas tu datang kemudian lah, dia bina kemudian. Okey. Yang bina kemudian 4 segi tepat ni 5.3 kali 5.3, perfect 4 segi tepat, ya. Jadi yang round shape ni dikelilingi, setiap batang besi ni semua ada potri, ya. Ada tembikar. Dalam tembikar tu ada makanan, ada abu, ada macam-macam benda lah. Jadi menggambarkan ada satu sistem pusingan, ritual, macam tawaf mengelilingi struktur bulat ni. Okey. Bayangkan yang 4 segi atas tak ada lagi, ya. 500 tahun kemudian baru dia ada. Jadi yang bulat ni satu ritual. Jadi bila saya tengok ritual apa di tengah-tengah ni, rupanya ini adalah satu tanjung, depan tu tasik kuno. Sekarang dah tak ada air sikit-sikit je lah. Dari dia straight menghadap Gunung Jerai. Ini straight menghadap Gunung Jerai. Jadi yang bawah ini animisma, penyembahan alam sekitar kepada Gunung Jerai. So ini ritual dia. Untuk peringkat dunia, ini adalah the only one, the structure monument ritual yang bermula dengan bulatan. Kerana itu di peringkat UNESCO ataupun scientific UNESCO, ini dipanggil monumen Sungai Batu terus kerana identiti sebagai bermula dengan struktur yang bulat. Stupa ialah masjid orang Buddha ni lah, ya. Memang bentuknya mesti 4 segi di bawah, bulat di atas. Bulat tu maknanya letak arca lah, letak patung untuk dia puja, kan? Bila pergi kepada Hindu, dia lebih nak menjadi bersegi. Ya, dia pergi nak. Jadi kalau kita pergi ke Jawa atau Sumatera, candi yang banyak di sana, you akan dapat lihat lah. Borobudur untuk Buddha. 10 km daripada Borobudur, Parambangan Hindu. Ya, boleh dapat lihat bentuk yang bersegi. Jadi ini first time lah yang kita jumpa dalam bentuk asasnya bulatan.
Okey, ini ialah tapak peleburan besi yang terawal 788 BC. Jadi you bayangkan apa yang kita jumpa dalam keadaan macam ni. Kesan relau yang ada di sini semuanya tinggal bahagian bawah saja. Yang atas bentuk macam apa ni kun tu dah dipecahkan. Jadi lantainya bentuk bulat itu kita jumpa. Baru dimasukkan dalam relau, baru dilebur dan di bahagian satu daripada relau mesti ada mulut atas dan mulut bawah. Yang atas untuk dimasukkan, yang bawah tempat mengalirnya selepas peleburan berlangsung. So kita jumpa semua set tu termasuk jongkong-jongkong very primitif. Saya pada mulanya orang kata hasilkan jongkong. Dalam kepala otak kita jongkong perfect 4 segi lah apa semua kan. Rupa-rupanya bila dikaji, semua yang keluar daripada bentuk lawa tadi, dia just ketuk je dalam 3 saiz berbeza, saiz besar-besar ni. Bayangan saya bila kilang besi, mesti ada final product lah. Kita duk bayang pisau, parang, kapak yang dihasilkan. So longgok kain ni, peringkat awal kita anggap dia sebagai sisa besi, waste. Daripada itu. Tapi selepas kajian demi kajian, banding di tapak lain yang lebih tua, rupanya inilah primitif produk yang keluar. Tapi yang ini sudah 70% minima ferrum dia. Maknanya sudah boleh digunakan terus. So yang ini kepit saja, lebur bentuklah apa pun. Nak parang, ini anytime, sebilah parang panjang ni. Sepanjang ni, anytime. Maknanya kepit, panaskan, ketuk apa bentuk yang kita nak. India abad ke-10 ambil besi sini untuk dijadikan kereta kuda. India. Berapa ketul untuk satu kereta kuda? Roda saja berapa? Roda besar dah. Itu rekod. Di samping pedang India, pedang Arab. So inilah ekonomi utama. Dan ekonomi ini diteruskan sampai Sultan Ahmad Tajuddin tadi. Dia keluarkan jongkong tapi dia sudah ada produk akhir. Kuali, paku dan lain-lain.